Dan pelancong tertinggi datang di Asia Tenggara adalah di negara Malaysia. Kudos negara Malaysia, pencapaian 1 tahun yang membanggakan. Kita tengok sekarang ini, apa yang berlaku adalah negara kita menghadapi masalah sebelum ini apabila pelabur tidak yakin. Pelabur tidak begitu yakin dengan apa orang kata pelaburan di dalam negara kita. Malah ada di antara startup kita sendiri lalu di negara lain seperti Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, geng, kita bersama-sama lagi. Okey, hari tu ni Sanusi dia duk sindir gila-gila punya Menteri Pelancongan. Dia hantam, dia maki, dia itu kata muka macam tokkom, perut besar lah, apa semua kan. Sekarang ni kita tengok untuk graf untuk tahun 2023 ni saja. Kejayaan di bawah Menteri Pelancongan. Kejayaan demi kejayaan daripada segi pelaburan, daripada segi pelancongan, daripada segi pengurusan, daripada segi pentadbiran, daripada segi pungutan cukai, daripada segi macam-macam. So, aku nak berkongsi dengan hampa hari ni kejayaan. Kerajaan hari ini 26 juta kunjungi Malaysia setakat November. Setakat bulan November saja 26 juta. Kan? Setakat November 26 juta pelancong daripada Singapura yang tertinggi di dalam negara kita. Tapi kita salah satunya, kita kenal lah. Macam pada aku, kita perlulah membangga dengan agensi ataupun daripada segi Kementerian Pelancongan. Sebab of course lah, Menteri Pelancongan, dia ni perlulah buat iklan, dia perlu paparkan kepada luar-luar negara. Kalau hampa main Malaysia, ada ni, ada sekian, tempat peranginan, tempat bercuti, tempat itu, kemudahan, teknologi, segalanya apa yang ada yang jadi di dalam negara kita ni. Sebab apabila orang luar negara, daripada sebagai contoh daripada Amerika Syarikat ataupun daripada Singapura dolar, mereka bawa masuk dolar, mata wang mereka ke dalam negara kita. Bila mereka dolar, mereka tukar kepada ringgit, mereka membeli ringgit, of course lah mata wang kita, mereka yang membeli ringgit. Mata wang kita makin hari makin mengukuh. Bukannya setakat mata wang untuk negara saja, untuk rakyat. Mereka masuk ke dalam negara kita, mereka jolly, mereka enjoy, mereka buat pembelian macam-macam untuk mereka nak bawa balik ke negara mereka masing-masing. Jadi itu adalah satu pendapatan kepada negara dan juga pendapatan kepada rakyat. Bayangkan 26 juta dan Singapura yang tertinggi. So aku nak bawa dengan hampa bersama-sama, jom kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswadi Moni. Memang pada aku alhamdulillah sangat-sangat membanggakan kerajaan hari ini. Daripada segi pelaburan kan, sagi Iswadi dia akan bentangkan berapa ni kita punya kejayaan pelaburan, berapa kita punya 26 juta kunjungan daripada pelancong-pelancong ke dalam negara kita. Tapi hak yang sayangnya di rakyat negara kita, dia tak melancong dalam Malaysia, dia pergi Thailand. Sepatutnya pada akulah kan, kita nak hidupkan ekonomi kita, kita melanconglah di dalam negara kita. Tapi Thailand lagi syok lah. Kenapa? Contoh macam Langkawi. Pemerintah Langkawi dia tak reti rebrandkan Langkawi tu. Benda yang sama je sepanjang puluhan tahun ni. So jom kita bersama-sama kita dengar apa yang dibentangkan oleh Iswadi Moni. Jom sama-sama. 220 bilion pelaburan tertinggi sejak 10 tahun dan pelancong tertinggi datang di Asia Tenggara adalah di negara Malaysia. Kudos negara Malaysia, pencapaian 1 tahun yang membanggakan di bawah pentadbiran PMX dan juga kabinet beliau, insya-Allah. So, kita akan menyentuh beberapa perkara pada malam ini, insya-Allah, dan kita akan lihat perkembangan dan kita akan lihat apa yang kita boleh nyatakan pada malam ini. Tetapi yang penting untuk data pada malam ini, kita kata tebuk atap bolehkah berlaku? Tebuk atap bolehkah berlaku dan mampukah kerajaan ini sebenarnya mengekalkan momentum yang baik sebegini, insya-Allah. Baik, kita baca berita dahulu. 26 juta kunjungi Malaysia sejak November. Pelancong Singapura tertinggi. Okey, kita baca. Sebanyak 26 juta pelancong telah direkodkan memasuki negara dari tempoh 1 Januari sehingga 15 November berdasarkan statistik terkini dikeluarkan oleh Jabatan Immigration Malaysia.
Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing berkata, jumlah pelancong dapat ditambah berikutan pelaksanaan pengecualian visa untuk China dan India selama 30 hari bermula 1 Disember lepas. Jadi, kami berharap kita boleh mempertingkatkan jumlah pelancong, terutama sekali seperti yang Perdana Menteri Datuk Seri Anwar umumkan, visa berkecuali untuk negara China dan India, katanya. Mengikut statistik, pelancong tertinggi adalah daripada Singapura, iaitu sebanyak 12.645 juta, diikuti oleh Indonesia 3.16 juta, Thailand 2.073 juta, China 1.4 juta, Brunei 900,000, India 780,000, manakala bakinya adalah daripada negara-negara lain. Sementara itu, dalam usaha memperkukuhkan hubungan dua hala Malaysia-China sempena ulang tahun hubungan diplomatik kedua-dua negara ke-50 pada tahun hadapan, satu siri koleksi khas batik akan diperkenalkan. Kita berkemungkinan buat satu dekat bentuk siri koleksi khas untuk dua negara, dan juga macam mana kita boleh jadikan satu promosi di negara China. Macam contoh, mereka pun boleh buat promosi seperti Cheongsam dan material lain seperti kita. Baik. Dan dalam satu satu poster yang dibuat, kalau saya boleh share, saya tampak share, tak tahu sempat share kat sini. Line saya tak berapa elok kat sini. Kalau kita tengok dalam satu data yang dikemukakan, Malaysia mencatat jumlah pelancong tertinggi berbanding dengan negara-negara ASEAN yang lain, dan mendapat jumlah pelancong tinggi sebanyak 26 juta, dan kita lebih tinggi daripada Singapura, malah lebih tinggi daripada Indonesia sebenarnya. So, satu perkembangan yang sangat menarik untuk tahun ini. Dan dalam masa yang sama, kalau boleh kita katakan bahawa Malaysia juga mencatat pelaburan tertinggi diluluskan berjumlah 225 bilion ringgit, tertinggi sejak 10 tahun. Nah, sebelum kita cerita tentang pelaburan itu, kenapa pelancongan ni penting, tuan-tuan? Orang tak nampak, dia kata pelancongan tu biasa je lah, pelancongan. Kita tak tahu sebenarnya antara modal ataupun pendapatan ekonomi yang tidak memerlukan satu pelaburan yang terlalu besar, sebenarnya pelancongan. Yang ini kita tak berapa nampak, iaitu pelancongan. Kerana apa? Bukan saja pelancongan itu boleh contribute atau boleh menyumbang kepada bagusnya perkembangan ekonomi negara kita, tetapi dia juga boleh memberi modal dan dana kepada perkembangan apa, tuan-tuan? Perkembangan alam sekitar kita. Kerana bila mana alam sekitar kita menjadi lebih baik, so daripada situ, dan nak buat lebih baik daripada mana? Daripada dana, daripada pelancongan. So, semakin ramai pelancong, kita buat semakin baik lah. Contoh, kalau kita ada homestay, macam saya duduk homestay sekarang ni kan. Homestay ni, of course, dia nak ramai orang datang, dia kena perbaiki. Dia nak perbaiki, kena ramai orang datang, sebab dia nak dapat modal. Begitu juga dalam keadaan, kalau kita tengok Malaysia yang berlaku sekarang ini di negara kita. Nah, statistik ini yang seperti ditunjukkan di dalam website ini, International Tourist Arrive in Southeast Asia 2023, Malaysia mencatat daripada Januari hingga November 23 sebanyak 26 juta, diikuti oleh Thailand 24.6 juta. Malah Thailand sekarang ini agak ke belakang sedikit lah daripada negara kita, dan dia cuba perbaiki. Singapura 11.3 juta, no surprise there, tetapi Vietnam 11.2, Indonesia 9.9 juta, Filipin 4.6 juta, Cambodia 4.4 juta, Laos 2.4, dan Myanmar 751,000. So, pengembangan yang terbaik. Dalam masa sama, macam saya sebut tadi, prestasi 9 bulan pelaburan negara mencatatkan pelaburan diluluskan tertinggi 10 tahun, tuan-tuan, bernilai 225 bilion ringgit. Malaysia merekodkan pelaburan diluluskan 225 bilion dalam tempoh 9 bulan 2023, pencapaian tertinggi dalam tempoh 10 tahun. Menurut Kementerian Pelaburan MITI, pencapaian terbaik dalam tempoh sedekat itu menyaksikan sejumlah 89,495 pekerjaan baru diwujudkan dalam tempoh Januari sehingga September tahun ini. Rekod pelaburan diluluskan tertinggi adalah lonjakan daripada 6.6% berbanding tempoh sama tahun lalu, dan atau terbaik berbanding purata 9 bulan. Berbanding purata 9 bulan berjumlah 22.6 bilion dalam tempoh 10 tahun. Daripada 225 bilion ini, sejumlah 59% disumbang daripada pelaburan domestik FDI, manakala 4% pelaburan asing langsung ataupun DDI, Direct Domestic Investment.
FDI membentuk 59.9% daripada jumlah pelaburan diluluskan kepada 125.7 bilion. Now, yang menariknya tuan-tuan, apa yang saya katakan, saya ada kawan daripada India, kawan saya daripada India. So dia buka company IT di Malaysia ni, di Cyberjaya. So saya jumpa dia itu, saya meeting dia, saya borak-borak dengan cerita-cerita dia kata, dia sekarang ini dia nampak bahawa kenapa dia mula beralih. Dia baru dapat satu projek daripada UK. Dia mula dapat satu projek daripada UK dan dia kata daripada projek itu dia nak tempatkan projek itu base dia dekat Malaysia. Saya kata kenapa base kat Malaysia? Saya kata yang pertama dia kata Malaysia mempunyai local support yang baik, infrastruktur yang baik. Tapi yang paling penting daripada corruption dia sangat berkurangan. The next country yang dia lihat sebenarnya adalah Indonesia. The next country yang dilihat adalah Indonesia. So, bila dia melihat Indonesia, persoalan utama dia, kenapa Indonesia? Kenapa Indonesia? Sebab dia kata Indonesia mempunyai jumlah ataupun buruh yang agak murah berbanding kita. Tetapi kalau dilihat daripada segi infrastruktur, daripada segi tenaga mahir dan paling utama, kurangnya korupsi. Bukan kata tak ada korupsi langsung. Kurangnya korupsi adalah Malaysia sekarang ini kerana keyakinan dia dengan pentadbiran PMX. Ini dia cakap kat saya. So saya yakinlah dengan apa yang dia cakapkan itu. So I think that is something yang we should look for dan we should look forward dalam melihat perkembangan ekonomi negara kita. Sebab kalau kita tengok sekarang ini, apa yang berlaku adalah negara kita menghadapi masalah sebelum ini apabila pelabur tidak yakin. Pelabur tidak begitu yakin dengan pelaburan di dalam negara kita. Malah ada di antara startup kita sendiri lari ke negara lain seperti Singapura. Saya tanya dia kenapa tak pergi Singapura? Pertama, Singapura ni mahal lah dia kata kan. Actually Singapore is much more expensive daripada Malaysia. Tetapi kedua dia kata, kenapa kita pergi ke Singapura sedangkan we can get as good as or better facilities di Malaysia? So saya fikir betul juga kan, dan cheaper. At a cheaper rate. So kita berada di tengah-tengah, iaitu kita sekarang ini mempunyai perkembangan orang kata teknologi dan juga buruh mahir yang baik lah, kata banyak sangat tu tidak, tapi mahir, dan dalam masa sama fasiliti kita ada di situ, and that's why banyak pelabur yang pergi ke dalam negara kita dan membuat pelaburan di dalam negara kita. Baik. Alhamdulillah geng, hampa bayangkan kan, pelaburan duk ada ni baru 9 bulan dah 225 bilion ringgit dah masuk, dah confirm, yang dah masuk lah, mudah cakap, ke dalam negara kita. Puluhan bilion, ratusan bilion. Bayangkan, inilah kejayaan berbanding dengan 10 tahun lepas. So, yang last kali zaman Najib kan. Zaman Najib lah yang prestasi pelaburan yang tertinggi. Kan? Dan sekarang ni baru mai balik dalam masa tempoh 10 tahun di bawah pemerintahan Barisan Nasional, di bawah pemerintahan Tun Dr. Mahathir, di dalam pemerintahan 22 bulan tu, di bawah pemerintahan Ismail Sabri, Muhyiddin Yassin, apa pun tak ada kan. Sebelum Covid pun sama aja, selepas Covid pun sama aja, dah kita dah beralih kepada endemik pun sama aja. Dan bila Anwar Ibrahim naik, Anwar Ibrahim dia buat kerja sungguh-sungguh, alhamdulillah. Pelancong ada 26 juta orang, individu yang main masuk ke dalam negara kita. Dapat, cuba tengok, rakyat-rakyat yang berniaga dapat menjana pendapatan. Negara pun dapat menjana juga pendapatan. Kan? Dan dengan pelaburan hak yang masuk, kilang-kilang hak yang dibuka, rakyat-rakyat dapatlah peluang pekerjaan di syarikat-syarikat hak yang memerlukan jawatan-jawatan. Sebab tu daripada awal tadi aku ada cakap kan, mungkin video hak lain aku ada cakap, tolonglah anak-anak muda pilah sambung belajar, korbankanlah masa 2 ke 3 tahun untuk mak bapak kalau nampak anak tu macam tak tahu apa, tidak berniaga, tak buat apa, pilah hantar sambung belajar. Sebab ilmu itulah menentu pendapatan kita. Tolonglah. Aku macam alhamdulillah, aku pelbagai aku boleh buat daripada segi rumah. Contoh macam aku belajar soal wiring, aku pun belajar soal tie. Aku ni bahagian renovation. So untuk sebiji rumah tu nak buat apa pun insya-Allah no problem. Okay, jadi aku masuk pula daripada segi internet, aku buat daripada segi
TikTok aku buat, daripada segi YouTube aku buat, alhamdulillah dapat juga menjana pendapatan. Sebab tu ilmu kita tu sangat penting. Janganlah hang ni kosong, hang ni baru habis belajar, baru umur 18, 19, hampir kerja kilang. Hampir kerja kilang. Kalau hampir masuk kosong itu, gaji hang hanya hang dapat basic memang 1,500 saja. Kan? Sebab apa? Sebab hang tak tahu apa. Berbeza kalau hampir masuk kerja dengan hang ada diploma, hang ada sijil, dengan syarikat yang hampir kerja tu sama level dengan sijil atau diploma ataupun ijazah hang tu. Of course lah hang akan dapat gaji 3,000, 4,000, 5,000. Jadi sekarang ni sangat-sangat memerlukan ilmu. Kita nak buat apa-apa memerlukan ilmu. Kita tak boleh sembrono. Jadi kita kena rajin menuntut ilmu. Kan? Contoh macam, siapa-siapa yang boleh buat wiring single phase, belajarlah untuk 3 phase pula. Kan? 3 phase, 3 fasa. Kan? Pun kita dapat menjana lagi pendapatan kita sebab ilmu kita luas. Sebab itulah kerajaan hari ni dia fokus bagi pelajaran kepada sebelum budak-budak habis sekolah, bagi tambah itu, tambah mata pelajaran ini. Lepas tu pula buat TVET lagi, buat itu, buat ini, buat pertanian. Sebab ada setengah orang tak mau sambung belajar. Kan? Jadi dia tak ada hala tuju. So kerajaan pun sediakan untuk TVET, untuk pertanian, untuk itu, untuk pelbagai. Kan? Pertanian pun memerlukan ilmu, perlu masuk kelas. Macam mana kita nak tanam, kita nak itu, kita nak ini. Semua memerlukan ilmu. Tapi kalau kita tak ada ilmu, Allahu Akbar, sayang babe. Sayang gila namanya. Sebab tu aku syorkan sekarang ni kita sama-sama kita bina negara, kita perlu bina ekonomi diri sendiri. Of course, bila ekonomi diri sendiri, keluarga kita okey, insya-Allah kita dapat membantu membina negara dengan cukai-cukai yang dikutip. Pada aku kan, contohlah macam kita ni, negara kita ni kan. Untuk pengetahuan hampa, negara kita ni harga barang murah gila-gila. Murah gila-gila. Untuk pengetahuan hampa, kita ni harga-harga barang kita ni sangat-sangat murah. Berbeza dengan Amerika Syarikat ke, dengan negara-negara jiran kita, Singapura kan. Cuba hari ni kita ambil sebagai bungkus Maggi. Sebungkus Maggi. Kalau aku tengok iklan di dalam, apa nama iklan tu sebungkus Maggi kari, duk ada $8, duk ada $7. Cuba hampa tukar tengok, $7 tukar kepada ringgit. 7 dolar, 7 US dollar tukar kepada ringgit, 7 kali 4 ringgit setengah. Hampa dah kira lah tengok. Jadi dah kalau tak silap aku 20 ringgit lebih ke 30 ringgit. Kita Maggi yang sama, semua segalanya yang sama, baru jual 5 ringgit di dalam negara kita. Kita Maggi brand yang sama di dalam negara kita RM5. Untuk Amerika Syarikat, negara-negara lain tukar kepada ringgit kita dah berpuluh ringgit, 20, 30 ringgit untuk satu barang. Telur satu papan dekat negara lain tukar duit kita RM80 satu papan. Hampa faham tak? RM80 satu papan. Kita baru RM12, RM13. Jadi sebab itulah bila orang-orang luar negara, mereka main negara kita, mereka tinggal di dalam negara kita, kan, daripada segi US ke mana mata-mata tinggi, mereka masuk negara kita, mereka jadi kaya gila orangnya, mereka jadi kaya raya. Faham tak? Mereka kehidupan mereka sangat-sangat mewah. Jadi kita ni alhamdulillah dengan apa barangan yang kerajaan bagi subsidi sampai sekarang lagi ni, bersyukur lagi. Tapi banyak kan rakyat yang tak ambil tahu harga barang dekat luar negara dengan harga barang dekat negara kita, dia akan jadi walakun, dia akan jadi malakun. Cuba pergi tengok, bandingkan dengan Indonesia dan Thailand. Beras macam beras import. Dekat Thailand, aku sendiri yang sembang dengan kedai runcit, bukan kedai runcit, satu kedai makan dan satu kedai runcit. Kedai runcit adalah kedai Aceh. Aku pun sajalah, aku sembang dengan dia. Aku cakap, Malaysia beras import RM42. Kalau dekat Indonesia beras yang sama, kualiti yang sama, paling murah berapa? RM60 lebih. RM60 lebih. Kita walaupun beras import baru ada RM42. Sama dengan Thailand. Thailand pun RM50 lebih. Kita alhamdulillah beras import pun RM42.
Itu beras import dan sampai hari ni masih ada beras tempatan. Beras tempatan ni yang susah dapat. Bukan sebab apa? Sebab permintaan tu tinggi. Dulu, orang macam aku, orang macam siapa-siapa je sebelum ni, beras import RM31. Beras import RM30, RM31. Kalau beli beras tempatan baru ada RM26. So, di antara beras tempatan dengan beras import baru duk beza RM5 je. Jadi, ramailah orang memang dia tak kisah. Alah RM5 pun kita ambil beras import. Dan apabila beras import naik ke RM42, depa agak terkesan. Jadi orang yang duk beli beras import puluhan tahun dia macam dia memilih ambil beras tempatan. So di dalam negara kita hanya 60% saja beras tempatan, yang selebihnya 40% depa hak yang duk membeli beras import. Dan apabila berlaku isu beras yang macam sebelum-sebelum ni, yang 40% yang duk beli beras import tu depa bertukar membeli beras tempatan. So yang 60% untuk hak yang B40, M40 ni akan jadi rebutan lah. Jadi benda jadi tak cukup lah. Faham tak? Itulah salah satu yang hak yang terbaru, isu pasal aku tengok dekat dalam TikTok, KPDN Melaka, KPDN Kelantan, KPDN Selangor. Mereka buat serbuan-serbuan kepada kedai-kedai runcit. Alhamdulillah, syukron Allah tunjuk. Kedai-kedai Aceh, kedai-kedai runcit, kedai-kedai Bangladesh, kan, hak yang mana berkahwin dengan orang Malaysia, yang duk sorok beras, yang duk sorok gula, yang duk sorok minyak. Kan, bila orang pergi tanya, tak ada. Bila kawan-kawan dia, sesama bangsa dengan dia, ataupun orang kampung dia, pergi beli cakap Aceh, ataupun kalau macam kedai yang kedai Bangladesh, cakap Bangladesh, kita tengok, dia dapat minyak. Jadi, mereka buat laporan kepada KPDN pergi buat. Macam pakai baju biasa, pergi minta, tak ada. Lepas tu, mereka pakai syuk pengawal, pergi masuk, ada. Berpuluh-puluh, malah beratus kilo duk ada di dalam store dia. So alhamdulillah kantoi habis sekarang ni. Kalau hang sorok, Allahu Akbar, hang kedai-kedai hang memang teruk ah. Memang kedai hang kemungkinan kena sita, memang kena tutup berapa lama, hang akan lebih rugi. Jadi baguslah KPDN sekarang dengan sakau minyak masak sebelum ni, dan apabila di Kelantan duk seluduk minyak berapa banyak geng? 19 tan baru-baru ni, 19 tan, 19,000 kilo yang kantoi dekat sepadan mereka nak hantar pergi ke Thailand. Tengok haram jadah tak haram jadah. Orang Kelantan ni segelintir ni kurang hajar duk itu ini, tambah-tambah kawan tu pula walaun sengaja dia nak rosakkan apa yang disediakan oleh kerajaan. Sebab tu aku, kalau hampa tanya aku setuju sangat ke semua barangan-barangan subsidi kerajaan tarik dan kerajaan bagi duit cash, bagi duit melalui akaun bank rakyat, so rakyat dapat berbelanja. Contoh macam sebelum ni harga RM20. Tahu-tahu itu RM20 yang kerajaan dah bagi subsidi. Dan apabila kerajaan tarik subsidi, dia akan jadi RM22. So RM2 yang naik itu kerajaan masukkan ke dalam akaun bank rakyat. Itulah yang sepatutnya. Tapi itu kita mengharapkan diteruskan kerajaan, usaha-usaha kerajaan. Kita perlu bina negara, kita perlu buat penjimatan, kita tak mau kebocoran, kita tak mau benda-benda hak tak elok berlaku. Jom, kita jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Tak maaf, pantang. Assalamualaikum.